wa ta'ala. Jadi intro ni tuan-puan kita baca cepat. Intro ini dia agak bahasa dia tinggi, bahasa sastra. Dia menggunakan bahasa sastra Arab yang agak tinggi. Kita bukan bidan sastra, maka kita tidak mampu nak faham. Tapi insya-Allah apabila kita baca tajuk-tajuk utama dalam kitab kita ini, kita akan boleh recall balik, kita akan cuba faham balik. Sebab itu pendekatan saya ambil intro ini, saya tidak akan bahas bahasa-bahasa yang tinggi dia ini. Cuba kita kena lalui dulu topik-topik yang asas, barulah kita akan faham balik penggunaan bahasa sastra yang digunakan oleh penulis ini. Baik, dia menggunakan bahasa tinggi tuan-puan, sebab bahasa ini adalah bahasa dia, diri dia. Sebab dia ini antara orang yang masyhur kewalian dia. Dia orang yang level tinggi. Jadi wali ni tuan-puan, kita bukan boleh faham bahasa dia. Bahasa wali ni bahasa daripada perasaan dia sendiri. Baik, kita baca ekspreskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa halahum bihilyati sanaihi wa hulali jamalihi wa atla'ahum fi sama'it tauhidi aqmara. Dan menghiasi ia, ni terjemah tuan-tuan, terjemah daripada penulisan Syekh Abdullah Al-Haddad. Penulisan dia ni, tulisan kitab Al-Mu'awanah ini ditulis oleh Al-Iman besar, nama dia ialah Iman Abdullah Al-Haddad, daripada Pekan Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi kita ni buah tangan, hasil tangan daripada seorang ulama besar di Pekan Tarim, Hadramaut, Yaman. Nama dia ialah Abdullah Al-Haddad. Cuma diterjemahkan oleh ulama Fatani. Idris itu, Ustaz Muhammad Idris itu, Al-Khayyat bin Haji Wan Ali Bakum tu, itu penterjemah dia. Dia menterjemahkan kitab Arab yang ditulis oleh wali Allah. Sebab tu dia bahasa dia tuan-tuan, bahasa-bahasa yang agak tinggi, kerana penulis ini orang yang besar, hebat. Dia ini lebih kurang 387 umur dia. Dia berlahir pada tahun 1634. 1634 penulis ini lahir. Jadi kiralah tuan-puan, 2021 tolak 1634, itu umur dia. Umur penulis ni, dia dah meninggal lama. Dia ni sedikit ringkasan tuan-puan, supaya kita kenal penulis ini, supaya kita rasa panggil menghargai dan rasa hebat penulisan dia. Dia ni orang yang hebat, terkenal dengan kewalian dia. Dia usia 4 tahun dia membesar di Pekan Tarim. Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit ketumbuhan di mata, menyebabkan mata dia tak nampak. Umur dia 4 tahun, mata dah tak nampak. Dia buta ni, wali Allah yang buta, hebat dia. Tetapi Allah beri tukarkan. Dalam kitab Nasaih Diniyah, itu juga kitab popular dia, karangan dia, ulama menceritakan, Allah Ta'ala menceritakan kehebatan diri dia. Allah tukar mata zahir dia dengan mata hati dia yang sangat tajam. Sebab tu dia menulis tuan-puan dengan bukan mata zahir, tapi dia menulis tulisan dia ini, sebab tu sentuhan ke hati kita, sebab dia menulis dengan pandangan mata hati. Dia melihat manusia ni tuan-puan bukan dengan kacamata zahir, tapi dengan kacamata hati dia. Sebab itulah kalau kita baca kitab di Ikhlas, dia akan ajar kita yakin, dia akan ajar kita bagaimana nak ikhlas, dia akan ajar kita bagaimana nak sabar. InsyaAllah tuan-puan, dia akan ada keberkatan di sisi kita, sebab dia menulis daripada hati. Orang buta. Apa yang dia tulis tuan-puan? Dia mengatakan wahalalahum, dan menghiasi Allah. Jadi Allah menghiasi akan mereka itu, akan para wali. Bukan nabi saja, para wali. Allah menghias dengan perhiasan ketinggian. Maksudnya Allah mengangkat martabat para wali Allah. Mengangkat martabat bukan saja nabi, tapi para wali Allah. Allah angkat martabat di sisi Allah, walaupun di sisi manusia orang tak pandang lekeh tuan-puan. Wali Allah ni kita tak kenal, kerana kita bukan ahli yang kenal ahli. Sebab itulah kita ni tuan-puan kena jadi ahli fiqh,
Maksudnya kena belajar sehingga digelar kita ni ahli ilmu. Apabila kita ahli ilmu, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, maka kita akan mengenal yang mana betul-betul orang yang ahli dalam fiqh. Kita akan kenal mana betul-betul orang yang ahli dan tauhid. Kita tengok dia mengajar, kita tengok dia syarah, kita tahu dia ahli dalam tauhid. Tapi kita kena belajar sehingga kita ada skill dalam fiqh, kita ada skill dalam tauhid, kita ada skill dalam tasawuf. Apabila kita ada skill, tuan-puan, kita akan tengok orang, kita boleh tahu dia ni ahli. Belajarlah dengan dia. Sebab itu untuk recommend ni, tuan-puan, jangan tuan-puan tanya orang biasa. Jangan tuan-puan tengok di Facebook follower dia ratusan. Jangan tuan-puan tengok di Facebook pakaian dia hebat, pakaian dia pakaian ulama. Orang boleh tiru pakaian, tuan-puan. Serban orang boleh tiru, kerana nak belajar ikat serban memerlukan masa tak sampai 5 minit. Belajar untuk mahir pakai serban, tuan-puan, 5 minit. Tetapi nak belajar, nak isi ilmu dalam ini tak perlu memerlukan lebih daripada 5 tahun. Untuk bina skill dalam fiqh, untuk bina skill dalam tauhid, bukan masa yang sekejap. Sebab itu kita jangan tengok luaran, jangan tengok pakaian dia macam ulama, jangan tengok dia punya follower dia ramai, tetapi kita kena melihat dari segi real yang sebenar. Real yang sebenar ini ahli yang mengenal ahli. Kalau tuan-puan belajar fiqh sehingga faham, sehingga Allah campurkan skill dalam minda kita, kita boleh faham orang itu ahli ataupun tidak dalam bidang fiqh. Soal baca, semua orang boleh baca fiqh. Bagi kitab fiqh dia boleh baca, tetapi ahli ataupun tidak yang kita nak. Kita nak belajar ahli, kita nak belajar carilah ahli supaya ilmu kita mantap. Kalau tak ahli, menyebabkan ilmu kita tidak akan mantap, kerana kita tak dapat daripada orang yang pakar, orang yang ahli. Begitu juga wali, tuan-puan. Wali dia akan mengenal diri mereka. Saya pernah cerita minggu lepas kat tuan-puan kan, bulan lepas, iaitu wali-wali ini ramai mereka nak jaga ikhlas mereka, nak jaga rendah diri mereka. Amalan merekanya ialah mereka tak nak orang sanjung mereka, mereka tak nak orang puji mereka. Mereka akan cover diri mereka dengan syariat. Maksudnya mereka tak nak berperwatakan tasawuf, mereka akan berperwatakan dengan syariat. Macam kita temu kawan gelak melawak apa sama-sama, ini wali ke apa, ini lali ni. Orang syariat biasa kita apa salah gelak-gelak, tak salah, harus. Orang wali Allah Ta'ala, tuan-puan, biasanya dia ada 2 level. Pertama, ulama besar disanjung, dipuji, terkadang dia wali. Yang kedua, dia ramai. Yang keduanya ialah dia bukan di kalangan ulama, yang tidak disanjung, yang tidak dikenal, ilmunya orang tak kenal, ilmunya tidak termasyhur seluruh dunia. Kampung dia pun orang tak kenal siapa dia, tapi orang tahulah dia ni belajar, bukan dia ni jadi wali terus. Belajar mana hala pun tak, tiba-tiba jadi wali, mana ada orang tu. Tapi nak cerita dia tak masyhur pun, tapi inilah yang ramai. Pergilah di Mekah. Saya dah cerita kat tuan-puan bulan lepas bagaimana tuan guru kita cerita, dia pergi di Mekah, dia melihat wali-wali sangat ramai di tepi-tepi jalan. Kenapa? Dia berada di tepi jalan, dia nak merendahkan diri dia, jual kasut tepi jalan, jual makanan tepi jalan. Orang tak akan sanjung peniaga-peniaga tepi jalan. Bukan jutawan. Kalau jutawan bukan orang sanjung, orang kata hebat dia, orang puja dia. Tapi peniaga tepi jalan, tuan-puan, orang tak pandan pun. Kenapa? Dia nak supaya orang tak nak puji dia. Orang pandai lekeh, itulah yang dia nak. Supaya dia tak nak, dia takut apabila orang banyak puji dia, dia takut dia perasan. Kenapa? Kerana pujian bukan milik dia. Pujian itu milik Allah. Kenapa nak puji aku? Aku alim, bukan alim ilmu aku, ilmu Allah beri, kepahaman Allah beri. Tiba-tiba nak disembah kepada aku yang alim. Dia orang yang tahu, orang yang tasawuf, wali Allah, dia nampak Allah Ta'ala, tak nampak sedikit pun diri dia. Sebab tu dia tak suka orang puji pada diri dia, dia takut dia ni perasan. Sebab itulah ramai wali Allah di tepi-tepi jalan. Saya dah cerita kan bulan lepas yang berlaku di Habib Omar. Habib Omar yang datang Malaysia tu, dia ada pondok dia, ada pesantren dia. Habib Omar
Habib Omar tu antara tokoh besar tu yang datang di Malaysia tu kan. Saya tak silap, saya dah pernah cerita kat tuan-puan, ada seorang tua, ini kawan saya belajar di pondok Habib Omar ni, kawan saya cerita, ada seorang pakcik tua, orang tak kenal dia, tapi dia berniaga lama dah, memang lama dia berniaga. Setiap kali Habib Omar baca macam kita ni lah, Habib Omar hari Jumaat ke tak silap, dia akan buat daurah macam ni, dia baca di pondok dia, memang seluruh kampung pakat keluar, orang kampung baca kitab. Jadi pakcik ni akan ada, dibuka lah macam-macam, buka jual macam kita jugalah, macam-macam peniaga akan buka kedai-kedai. Dan pakcik tua ini dia akan ambil satu angle, satu sudut, duduk di luar daripada pondok ini, jual. Dan peliknya, nak murid pelik, Habib Omar dia akan keluar daripada rumah dia, sebelum naik tempat dia mengajar, dia akan lalu ke depan pakcik, dan dia akan berhenti, dia akan pergi bertemu dengan pakcik tua, dia akan cium tangan, dia akan peluk, baru dia naik. Itulah setiap kali dia mengajar kalau pakcik tu ada. Lalu anak murid Habib Omar faham melalui perbuatan yang Habib Omar buat. Maknanya kata murid dia, pakcik tua ini bukan orang biasa. Kalaulah dia orang biasa, Habib Omar tidak akan meraihkan begitu. Peniaga-peniaga lain pun ada, tapi Habib Omar tak jumpa. Pakcik tua ni yang dia pergi jumpa, cium tangan, dia peluk, kemudian dia naik mengajar. Maknanya yang kita boleh conclusion, dia itu bukan orang biasa. Kena raih, kita kalau tengok orang tua-tua tuan-puan, kena raih. Sebab kita tak tahu kan hati kita tak boleh kenal dia. Hati dia. Dan beberapa pakaian semerta tu dia pakaian. Wahulali ni dia jamak daripada hullah, maknanya pakaian yang cantik. Wahulali jamalihi, dan beberapa pakaian keelokannya. Allah berikan pakaian yang cantik kepada mereka. Ini bahasa saja tuan-puan, bahasa saja. Dia nak cerita bahawa Allah berikan kemuliaan, ketinggian, keindahan pada wali Allah. Dan menaik ya Allah akan mengangkat, mana menaik, akan mereka itu pada langit tauhid akan beberapa bulan. Oh, tinggi bahasa dia tuan-puan. Bahasa dia, ini bahasa sastra lah, macam kita lah, sastra Melayu pun kita guna apa? Kita kata, aku lontarkan harapan di dada langit. Aku lontarkan harapan di dada langit. Apa maksud dia? Maksud dianya, kita minta, menharap sangat-sangat tinggi pengharapan kita. Dia nak menceritakan pengharapan dia yang sangat tinggi. Dia menyatakan, ku lontarkan harapan di dada langit. Begitu juga bahasa sastra Arab, dia mengatakan Allah Ta'ala ini, Allah mengangkat mereka dengan ketinggian ilmu tauhid, dengan beberapa ketinggian. Itu makna bulan. Beberapa bulan dengan makna merujuk bulan ini tempat yang tinggi. Allah mengangkat para wali Allah ini, mengangkat apa? Ilmu tauhid mereka. Ilmu tauhid mereka tuan-puan, kita secara umum dia ada detail lebih. Secara umumnya peringkat mengenal Allah Ta'ala ini secara asas ada dua peringkat. Peringkat pertama kita, biar ada peringkat tuan-puan. Kalaulah tak masuk peringkat pertama, makna dia tak mula untuk mengenal Allah. Sebab dia tak mula masuk peringkat pertama lagi. Peringkat pertama dia panggil apa tuan-puan? Dia panggil mengenal Allah Ta'ala secara am. Ma'rifatu ammah, mengenal Allah secara umum. Apa dia secara umum? Iaitu mengenal melalui info ataupun ilmu tentang ciri-ciri yang ada pada diri Allah. Ini dia panggil pengenalan secara umum, melalui maklumat secara umum tentang ciri ketuhanan. Siapa? Kita. Kenapa? Kerana kita baru nak mula berusaha mengumpulkan ciri yang ada pada Tuhan. Oh, Tuhan ini bercirikan wujud. Oh, Tuhan ini bercirikan kidam. Oh, Tuhan ini bercirikan mukhalafah. Tak boleh kata Allah turun. Tak boleh kata Allah berada, duduk di arasy. Tak boleh kata Allah berjalan.
Tak boleh kata Allah hampir kepada kita. Kenapa? Karena ciri Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan benda baru. Lepas tu dia guna tu biasalah. Kita pun guna sama juga. Kita pun banyak menggunakan bahasa-bahasa arah tinggi. Allah Ta'ala lebih tinggi bahasa dia. Bahasa-bahasa yang mengandungi kesusteraan yang tinggi, yang boleh mengalahkan bahasa-bahasa sastra yang ada pada zaman Arab. Kenapa Quran turun dengan bahasa yang sastra? Kerana pada waktu itu tuan-puan, kondisi masyarakat Arab ketika itu, di seluruh tanah Arab ketika itu, munculnya ataupun klimat ketika itu, kemuncak ketika itu, mereka mempunyai bahasa yang sangat tinggi. Orang panggil sastra Arab. Kalau kita tu pun sastrawan negara. Kalau dulunya dipanggil tokoh penyair. Sastrawan Arab ini ramai di kalangan orang Arab. Mereka akan mengarang syair. Mengarang syair. Kalau kita di Malaysia ni tuan-puan, orang yang mula menerokai ilmu syair ini iaitu Usman Awan. Itu tokoh yang memperkenalkan syair di Malaysia. Sebelum tu tanah Melayu hanya ada puisi dan juga dia pantun, gurindam. Syair ni tuan-puan, puisi masih belum ada ketika itu. Yang menerokai ialah Usman Awan. Usman Awan mula. Tu dalam bidang sastra lah. Kalau siapa ambil pelajar sastra, dia tahu sejarah dia. Barulah lahir tokoh-tokoh sastrawan negara yang lain. Tapi syair ini dah panggil masyhur di Arab. Bahasa-bahasa yang tinggi. Mana tuan-puan, sebab tu tuan-puan tengok bahasa Melayu juga sama. Usman Awan yang merintis. Antaranya, kalau tuan-puan tengok seni kata lagu, tengok puisi-puisi dalam buku-buku puisi, dia akan ada rima yang sama. Sebab tu Quran kan banyak rima yang sama. Banyak rima yang sama Quran. Rima dia maksudnya kata ulangan di belakang. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha sama. Itu antara rima yang salah satu unsur yang ada pada bahasa Quran. Kenapa? Kerana waktu itu syair berleluasa. Mereka saling hebat, mengaku hebat. Kawan ni kata dia syair dia hebat, kawan ni kata syair dia lebih hebat. Mereka nak kutuk pun dengan syair. Syair itu menjadi senjata untuk dakwah. Dan senjata untuk apa? Untuk menjatuhkan orang. Menjatuhkan orang, menaikkan orang. Senjata utama dia adalah syair. Begitu juga lahirnya Quran pada waktu itu. Maka Allah menggunakan bahasa lebih tinggi daripada Quran, sehingga orang takjub. Orang yang pakar-pakar sastra Arab, dia tak boleh memahami Quran. Dia kata, aku yang pakar dalam bidang Arab dan sastra pun tak mampu memahami Quran. Cantik dan uniknya bahasa Quran. Itu kalau orang tanya kenapa Quran ini ada mengandungi bahasa sastra yang tinggi, kerana sesuai dengan zaman dia. Itu dia panggil apa tuan-puan? Saya dulu sempatlah belajar sastra ni. Dia panggil anafora, epifora, personifikasi. Itu banyak itu banyak. Anafora, metafora, epifora dan personifikasi. Itu antara unsur-unsur lah. Kita nak tulis puisi itu biasa banyak orang boleh tulis, cuma dia tak tahu seni. Ini orang panggil apa? Anafora. Tak tahu apa. Aku pora-pora aku tak tahu. Tapi tulis aku tahu. Aku hantam je tulis. Boleh jadilah, cuma kesenian itu tidak terselah. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Ini orang panggil metafora, ini orang panggil anafora, ini orang panggil epifora, ini orang panggil personifikasi. Kita tak tahu apa. Tapi kita boleh buat ayat, boleh buat. Begitu juga Quran. Sikit lagi tuan-puan, kita dah cukup masa, kita habiskan. Wassalatu wassalam itu. Fastada'at bi anwarihim al-khaliqatu wasalaku bihim minad din tariqahu wa tabawwa'u minhu watanan wa qararan. Maka dapat berterang dengan cahaya mereka itu oleh segala makhluk. Makhluk dapat menumpan ilmu mereka. Itu
dan berjalan segala makhluk dengan sebab mereka itu pada agama akan jalannya, dan menjadikan mereka itu padanya pada agamanya tanah air dan ketetapan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi min bahrihi yaghtarifun wa min rawdi mawahibihi yaqtatifuna wayajtabuna thimaran wa azhara. Dan rahmat, saya akan baca untuk berhenti di amma ba'dun. Dan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad. Jadi dia terjemah wassalatu wassalam ni tuan-tuan dengan rahmat dan sejahtera. Sebab apa? Sebab dia ada tiga. Selawat ni ada tiga makna. Jadi dia pilih makna yang pertama, iaitu makna rahmat. Dengan makna Allah menurunkan rahmat. Kalau selawat ni sebab Allah, dia panggil rahmat. Kalau selawat ni sebab kita, makhluk dan jin, dia panggil doa. Kalau selawat ni sebab malaikat, dia panggil istighfar. Maka di sini ulama ambil dan rahmat, dia menggunakan makna selawat itu nisbah Allah. Allah menurunkan rahmat. Rahmat tu apa dia? Allah menurunkan kasih sayang. Dan sejahtera, rahmat dan sejahtera itu atas siapa? Atas penghulu kita yang bernama Nabi Muhammad, yang daripada lautan Nabi kita menciduk mereka itu para wali Allah Ta'ala dan para orang saleh, menciduk ilmu daripada Nabi kita, dan daripada kebun-kebun pemberiannya memotong mereka itu akan buah-buahan dan bunga-bunga. Yang kita dapat kenikmatan, kelazatan dalam ibadat ni tuan-tuan, hasil daripada ilmu Nabi kita dan para ulama dan para orang soleh. Sebab itulah kenapa kita kena berselawat ke atas Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalam itu dia nak suruh kita selawat. Ini dia panggil dalam bentuk indirect, dalam bentuk khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Dan bentuk khabariyah lafzan, lafaz itu hanya nak menyatakan selawat dan salam, nak beritahu. Tapi insya'iyah makna, sebenarnya yang dia nak, penulis nak apa dia? Makna apa? Makna selawat. Macam mana? Sama-sama kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini gaya bahasa para ulama yang mesti kita faham. Kalau kita tak faham tuan-tuan, tak faham makna sebenar yang tersurat, yang tersirat, kita nampak yang tersurat aja. Yang tersurat, okeylah, wassalatu wassalam. Selawat tu atas siapa? Selawat, pakat selawat atas Nabi. Sebenarnya bukan pernyataan umum, tetapi dia nak suruh insya'iyah makna. Yang dia nak ialah makna kita, makna selawat, sama-sama kita menyatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wallahu a'lam. Dan amma ba'dun fayaqulul abdul faqirul muznib. InsyaAllah tuan-puan bulan depan kita baca express ni sebab intro tuan-puan. Nanti masuk tajuk dia, tajuk pertama yakin. Kita akan slow-slowkan supaya kita faham macam mana nak yakin, macam mana nak sabar, macam mana nak ikhlas. Semuanya tajuk dalam kitab kita ni dia lebih kepada praktikal, lebih kepada amal, cara kita nak beramal. Kalau penawar bagi hati, tuan-tuan kena settlekan penawar bagi hati bagi orang yang tak settle lagi. Sebab yang tu asas. Yang tu untuk beramal basic. Apa dia basic? Bersihkan dalam diri kita ada 10 perkara yang haram kalau kita beramal. Maksudnya kalau 10 ada dalam hati kita haram, walaupun kita tak tahu, tetap haram. Dalam hati kita ni ada perasaan bangga diri, haram. Kita nak kena tahu bangga macam mana, bangga dengan ilmu dia, bangga dengan harta dia. Kita kena buang bangga diri, ambil rendah diri, rasa tawaduk, rasa tak ada apa, rasa ilmu ni semua bukan hak dia, tahu sikit saja tu pun Allah bagi. Barulah dia tak akan rasa menyerlah diri, tak akan rasa oh kawan ni tak apa boleh, aku je yang boleh. Jadi kena buang dulu tu, barulah kita masuk yang ni. Tapi saya dah sebut awal dulu, saya pilih yang ni sebab kita modul asas tu tuan-puan cari di lain.
Dan kita masuk yang ini untuk beramal. Yang ini kita nak amal apabila hati kita bersih tuan-tuan, hati kita dah tak ada yang nak dengki ke orang, tak ada dah yang orang panggil apa nak amarah, tak orang panggil panah barang, dah tak ada sabar, maka kita akan masukkan benda ni mudah. Masukkan apa? Masukkan ikhlas, masukkan yakin. Lepas tu apa lagi kita nak masuk? Dia akan ajar cara nak masuk tandas, basic-basic je. Apa yang syariat nak masuk tandas, syariat nak makan, syariat nak qada hajat, benda-benda basic. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita akan bertemu dalam bulan Ramadan. Tak pasti lagi lah, kita tengok perkembangan urus dia pihak penganjur. Kalau kata bulan Ramadan kita nak buat juga, mungkin dia orang akan maklum dalam grup. Kita akan jumpa dalam minggu kedua bulan April ini. Dan minggu kedua bulan April tu kita dah Ramadan kan. Bulan 14 April kita dah masuk Ramadan. InsyaAllah kita bertemu panjang umur di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ni kalau nak buat juga kita buat santai-santai lah. Tak boleh minum air ni bahaya juga. 2 jam tak boleh minum air ni. Sembang 2 jam. Tapi di pondok tuan-tuan kita buat. Di pondok walaupun Ramadan kita buat. Cuma kita baca pagi tu kita baca slow. Tak banyak. Petang tu kita banyak. Sebab apa? Lapar apa, dahaga petang tak apa. Dia tunggu nak buka je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin. وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم.